وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اسمك وهداية للصواب لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم علمنا علما نعرف به ونعرفك وإلهم الملائكة المقربين وخرجنا من الوحي وافتح علينا أبوابك وعلينا رب اشرح لنا صدرنا ولساننا قال الشيخ تعالى نفعنا في الدارين. Maka jikalau ada pada kepalanya serban, maka tiada berkandak menanggalkan dia daripada kepalanya, sama ada serban atau kain tudung kepalanya atau keduanya, hendaklah disempurnakan menyapu atas barang yang di atasnya, kemudian daripada sudah disapu akan barang yang wajib atasnya. Maka jikalau ada pada kepala seorang ada serban. Ini daripada masalah sunat menyapukan seluruh kepala. Setengah daripada sunat wuduknya menyapukan akan seluruh kepala. Maka dia katanya dengan sebab sunat disapukan seluruh kepala, maka jikalau ada pada kepalanya serban, dia pakai serban, maka tiada berkandak menanggalkan dia. Dan juga dia tu tak nak membuangkan serbannya ketika dia ambil wuduk. Maka tiada berkandak menanggalkan dia kan serban, tak nak buang daripada kepalanya. Sama ada serban yang ada kat kepala dia tu serban atau kain tudung. Ni kain tudung kepala. Perempuan pun sama. Atau keduanya. Dia pakai serban lagi, dia tudung di atas kepala lagi. Atau keduanya, mana serban dan kain tudung kepala. Jadi maknanya dia ambil wuduk tapi tak nak buang serban. Lagi pulanya dia nak sapuh seluruh kepala tapi tak nak buang serban. Artinya tak nak buangkan tudung kepala dia. Maka cara nak menyempurnakan sapuh seluruh kepalanya, dia katanya hendaklah disempurnakan menyapuh atas barang di atasnya, di atas kepala. Jadi sepenuhkan meratakan sapuh kepala itu atas barang, atas sorban, atas kain tudung yang ada di atas kepala. Kemudian daripada, tapi nak sapuh di atas kain sorban tu, kemudian daripada sudah disapuh akan barang yang wajib atasnya, atas kepala. Jadi kemudian daripada sudah disapuh akan barang yang wajib atasnya, bukan atas kepala, atas seorang. Jadi apabila kita pakai sorban, artinya kita yang pakai kain tudung di atas kepala, tak kira lelaki atau perempuan, maka apabila kita nak ambil fadilat sunat sapuh seluruh kepala tapi kita pakai sorban, pakai tudung, tak nak buang akan sorban itu. Maka caranya
kita pertama kalinya kita sapuh kepala dulu. Sapuh di kepala sedikit pun dah cukup. Lepas tu depan tu dia katanya lebih baiknya sapuh kat ubun. Kalau tidaknya, kalau sapuh di atas sorban tu tak kena satu juzuk daripada kepala, tidak sah pula wuduk. Jadi kita sapuh kat ubun ke masalan, atasnya sebelah belakang ikutlah, tapi yang afdalnya kat ubun. Kata sapuh di belakang, bagi katanya dah sapuh yang wajib kita dah buat. Kemudian kita sepenuhkan sapuh itu di atas sorban. Jadi maknanya sapuh di atas sorban, atas sapuh di atas kain tudung, ganti sapuh di atas kepala. Begitulah. Pada hasyiah disebut pada hasyiah Madabiri syarat mensepenuhkan menyapuh di atas sorban itu 5 syarat. Untuk untuk nak sepenuhkan sapuh di atas sorban tu ada 5 syarat. Pertama adalah jatuh kemudian daripada sapuh yang wajib. Bermula yang lebih aula adalah sapuhnya itu pada ubun-ubun. Ni. Jadi pertama nak boleh sapuh di atas sorban tu adalah jatuh yang berlaku, kemudian jatuh yang berlaku sapuh di atas sorban adalah jatuh yang berlaku sapuh di atas sorban itu, kemudian kemudian daripada menyapu yang wajib. Jadi menyapu yang wajib itu ialah menyapukan satu juzuk daripada kepala. Menyapu yang wajib itu ialah menyapu satu juzuk daripada kepala. Bermula yang lebih aula adalah menyapuhnya itu pada ubun. Jadi maknanya belum pada kita nak sapuh di atas sorban, nak meratai sapuh di atas sorban, itu belum pada tunya kita dah sapuh satu juzuk daripada kepala. Bagi kena kat rambut di atas kepala ke, ataunya di kulit kepala ke, ikutlah. Lepas tu, satu juzuk yang wajib kita sapuh tu, aula dia katanya ialah kita sapuh pada ubun. Jadi maknanya selepas pada kita basuh tangan, maka kita tak nak buang serban, lagi susah pula kena balut, kenapa pula. Jadi maka kita sapuhlah satu juzuk daripada juzuk-juzuk kepala. Maka aulanya kita pilih sapuh pada kawasan ubun. Jadi selepas pada basuh tangan tu kita sapuh pada ubun. Kalau tidak pun mana-mana juzuk lah daripada kepala sebelah belakang ke, di mana ikutlah. Tapi yang aulanya kita sapuh pada kawasan ubun. Apabila kita dah sapuh di kawasan ubun, maka dah hasil wajib. Kalau nak terus basuh kaki pun dah boleh. Sebab di kawasan kepalanya kita dah sapuh. Dah yang wajib kita sapuh kepala dah kita buat. Kalau tak nak sapuh di atas sorban, nak terus basuh kaki pun dah boleh. Tapi kita nak ambil sunat, maka kita nak merata di atas sorban. Jadi maknanya sorban tu bagi orang yang pakai sorban, bagi orang yang pakai kain tudung kepala tu tak mesti buang lah ketika dia ambil wuduk. Kalau tak nak buang pun ada jalan. Itu syarat yang pertama. Dah sapuh satu juzuk daripada kepala. Yang keduanya disapuh di atas sorban akan barang yang lain daripada berbetulan dengan sapuh yang wajib. Yang keduanya disapuh di atas sorban akan yang lain, ini tempat yang lain, barang yang lain, ini kawasan yang lain, tempat yang lain daripada berbetulan dengan sapuh yang wajib. Contohnya kalau kita sapuh kat ubun.
Apabila kita dah sapu kat ubun, kita pakai serban, maknanya yang betul dengan ubun tu tak payah sapu. Kita sapu pada lain daripada tempat yang kita sapu tadi. Jadi tempat yang betul dengan kita sapu, contohnya kita sapu pada ubun, maka apabila kita sapu di ubun, kita betul balik. Maka apabila kita sapu tu jadi tempat yang betul dengan yang kita sapu tadi, tak payah sapu. Jadi kita sapu seterus gitu. Jadi yang basahnya serban lah. Tapi basah tak banyak sangat sebab kita sapu bukan kita basuh. Tu makna yang keduanya, disapu atas serban akan barang yang lain daripada berbetulan dengan sapu yang wajib. Jadi tempat yang kita sapu wajib tu tak payah kita sapu dah. Sapu kawasan lain. Jadi maknanya kalau di depan ni senanglah. Apabila kita sapu tu, kita rengangkan tangan, kita meratakan tempat yang tak sapu lagi. Itu syarat yang kedua. Ketiganya, jangan ada memakai itu asi. Seperti orang ihram. Yang ketiganya bahawa jangan ada memakai serban. Itu asi yang maksiat. Seperti orang ihram dengan haji atau umrah. Jangan pakai serban dengan secara haram. Yang ketiganya pakai serban tu tidak diharam, maksudnya begitu. Ketiga bahawa jangan ada memakainya serban itu asi yang buat maksiat seperti orang ihram. Maknanya syarat yang ketiga, jangan haram pakai serban. Siapa yang haram pakai serban ialah orang lelaki yang berihram, yang duduk di dalam ihram. Ihram dengan haji atau umrah. Sebab orang lelaki ketika mereka berihram dilarang menutup akan kepala. Orang perempuan ketika ihram haram menutupkan muka. Haram pakai niqab. Orang lelaki ketika dia ihram, dia haram menutup akan kepala. Menudung menutup akan kepala. Sekiranya kalau dia orang muhrim, maka dia pakai serban, maka pakai serban tu adalah hukumnya haram. Maka sekiranya kalau dalam keadaan haram, maka tak boleh nak sapu di atas serban. Sebab pakai serban dia tu adalah pakai yang haram. Begitu. Keempat, jangan ada pada serban itu najis yang tiada dimaaf daripada najis. Syarat yang keempatnya jangan ada pada serban itu najis yang tiada dimaaf daripadanya. Maknanya serban itu syaratnya kena suci daripada najis. Mana serban itu serban yang suci daripada najis yang tiada dimaaf. Adapun najis yang dimaaf maka tak mengapa, seperti sedikit daripada darah, maka itu dimaaf. Jadi syarat yang keempat, serban tu jangan kena najis. Begitulah. Kelimanya adalah sapunya itu berhubung dengan menyapu kepala. Kelimanya jangan adalah menyapu di atas menyapu serban itu berhubung, yakni berhubung bersambung dengan menyapu kepala, ini menyapu satu juzuk daripada kepala yang wajib. Dengan menyapu kepala, dengan menyapu satu juzuk daripada kepala yang wajib. Dengan maknanya syarat nak memada tu, dia kalau begini dah luput. Contohnya kita dah sapu di sini. Sudah basuh tangan, kita sapu di sini. Selepas pada sapu di sini, kita sapu telinga, kita basuh kaki, baru nak sapu serban. Itu dah tak sunat dah. Jadi maknanya berhubung macam mana? Selepas pada kita sapu di ubun masalah,
terus kita sapu di atas serban atau sapu di atas kain tudung. Jadi maknanya kalau kita dah sapu satu juzuk daripada tempat yang wajib daripada kawasan kepala, maka kita terus sapu telinga. Artinya terus basuh kaki. Maka dah luput sapu serban. Sapu di atas serban. Jadi maknanya kena sambung lah. Selepas pada kita sapu satu juzuk daripada tempat yang wajib, sapu satu juzuk daripada kepala yang wajib tu, terus kita sambung dengan sapu serban. Belum pada nak sapu telinga, belum pada nak nak sapu telinga atau belum pada nak basuh kaki. Begitu. Itu maknanya adalah sapunya, sapu serban atau sapu di atas kain tudung tu berhubung, bersambung dengan menyapu kepala, ini dengan menyapu kepala yang wajib. Kita sambung. Jangan sudah sapu situ kita bersapu telinga. Maka kalau dah sapu telinga tu mana dah luput lah. Dan tiada disyaratkan bahawa dihantar serban atas tuhur, dan tiada disyarat. Ini tak syarat. Ini tak syarat. Dan tiada disyaratkan bahawa dihantarnya hantar serban atas tuhur. Tuhur itu mana suci daripada hadas. Apa maksudnya? Yakni tiada disyarat, ini dia hurai balik. Yakni tiada syarat memakai serban atas tuhur. Maknanya tak syarat kita pakai serban dalam keadaan suci daripada hadas. Jadi gini, dia tak syarat. Maknanya kita pakai serban tu bila? Pada masa mana? Pada masa kita berhadas pun boleh sapu. Kalau kita pakai serban dalam masa kita ada wuduk pun boleh nak sapu. Maksudnya begitu. Kita pakai serban dalam keadaan kita tidak ada wuduk. Apabila nak meratai di atas serban tu boleh. Kalau kita pakai serban dalam keadaan wuduk, selepas tu kita batal. Lepas tu ambil wuduk pula pun boleh nak sapu di atas serban. Jadi maknanya tak syarat lah. Yang ada syarat tu masalah kita pakai jabirah. Itu syarat. Masalah pakai jabirah. Jabirah tu masalah seperti apabila tangan tu patah. Apabila tangan tu patah, maka untuk nak jadi sembuh balik tangan patah tu ada pakai macam tu semin, ataunya kalau zaman dulu tu kayu dia balut. Maka syarat nak boleh sapu di atas jabirah tu, syaratnya kena pakai ketika dia ada wuduk. Kalau maka memadalah sapu di atas jabirah tu sekiranya dia pakai ke dalam keadaan dia ada wuduk. Tetapi kalau dia pakai jabirah, itu masalah semua tu lagi akan datang ada sebut. Masalah pakai jabirah atau balut-balut tempat lukanya, maka sekiranya dia pakai dalam keadaan tidak ada wuduk, maka apabila dia nak solat, dia ambil wuduk, dia boleh sapu di atas jabirah tu. Tetapi sembahyang dia tidak sah. Sembahyang dia tu bukan tidak sah. Sembahyang dia tu sah untuk sementara tapi wajib kena i'adah. Tetapi kalau dia pakai jabirah di atas suci dalam keadaan dia suci daripada wuduk, maka pada masa dia ambil wuduk selepas pada tunya, maka boleh nak sapu. Lagi pulanya sembahyang dengan wuduk itu tak payah di-i'adah. Tak wajib mengi'adah. Itu masalah jabirah. Di sini masalah serban tak syaratlah nak boleh sapu di atas serban tu dia pakai serban dalam masa dia berwuduk ke atau dia batal wuduk, tak ada kira. Sama saja. Dari boleh nak sapu semata. Itu maknanya tiada disyarat memakai serban atas tuhur. Jadi tak mestilah dia pakai serban tu dalam keadaan dia tu berwuduk. Tak mesti. Dia pakai serban dalam keadaan dia tak ada wuduk, dia berhadas pun boleh nak sapu apabila dia ambil wuduk. Begitu.
Dan setengah daripada sunat-sunat wuduk, menyapu dua telinga. Menyapu dua telinga. Setengah daripada sunat-sunat wuduknya ialah menyapukan dua telinga. Menyapukan dua telinga, dua daun telinga. Dua daun telinga. Dia katanya pada zahirnya dan pada batinnya. Jadi sunat kita sapu seluruhnya. Sebelah zahir dan sebelah batin. Batin zahir daun telinga dan batin daun telinga. Yang zahir itu sebelah mana? Yang sebelah batin itu sebelah mana daun telinga? Dia di sini. Daun telinga kita ni kalau kita tengok kat belakang, itu yang zahir. Ni maknanya sebelah belakang zahir, sebelah depan batin. Dia panggil begitu. Jadi nak tengok zahir daun telinga, tengok kat belakang. Nak tengok yang batin daun telinga, tengok kat sebelah depan. Mudah, gitulah. Jadi maknanya belakang, daripada sebelah belakang, maka kulit sebelah belakang ni dia dipanggil zahir. Yang depan ni dipanggil batin. Maka kedua-dua pihak tu, sebelah batin, sebelah zahir, jadi zahir itu panggil sebelah luar, sebelah batin, sebelah dalam. Sebelah zahir kita panggil sebelah luar, sebelah batin kita panggil sebelah dalam, maka kedua-duanya disapukan. Tapi zahir itu sebelah mana? Tengok kat belakang. Jadi sebelah belakang. Dia sambung dengan kepala. Kalau batin ni dia sambung dengan muka. Sebelah muka ni sebelah batin. Sebelah belakang tu sebelah zahir. Begitulah. Menyapu dua telinga dengan air kitab. Kitab tu tak betul. Dengan air. Dengan air yang baru. Sapu-sapu dengan air yang baru yang belum lagi terpakai, terguna. Yang belum lagi terpakai, terguna pada menyapu kepala. Jadi kita nak sapu telinga tu sapu dengan air yang baru yang belum kita guna pada sapu kepala. Bukan arti kena sapu sebelum pada sapu kepala. Jadi masalahnya apabila tangan kita ni kita basah tangan kita untuk sapu kepala. Apabila kita dah basah tangan kita untuk sapu kepala, maknanya apabila kita sapu kepala, kita tengok kat tangan kita masih basah lagi. Maka jangan terus sapu telinga. Sebab yang basah tu, kita dah guna sapu kepala. Maknanya apabila, maksudnya nak cerita katanya, apabila kita dah sapu kepala, tangan kita yang basah sudah sapu kepala, maka kena basah lain pula. Kita kena membasahkan tangan kita dengan air lain pula untuk sapu telinga. Jangan katanya selepas pada kita sudah basuh tangan, sudah basuh kedua-dua belah tangan, kita ambil air, basahkan tangan kita sebab kita nak sapu kepala, tak nanti cebokkan air kan. Kita basahkan tangan kita sapu kepala. Selepas pada sapu kepala, maka tangan kita masih basah lagi. Maka jangan terus kita sapu telinga. Sebab yang basah itu kita dah guna pada sapu kepala. Maknanya kita basah lain pula. Membasahkan tangan kita sekali lagi pula untuk telinga pula.
Jangan terus daripada kepala kepada telinga dengan satu basahan, itu tidak memadai, tak hasil sunat. Itu maknanya sapu tu dengan air yang baru. Mana kita basahkan tangan kita sekali lagi pula untuk telinga. Yang kepala dah habis. Nah, sudah selesai pada kepala, kita sapu, nak sapu telinga dengan yang lain, dengan ambil lain air lain pula, basah kali lain pula. Itu maknanya dengan air dengan air yang baru. Yang air yang baru apa maknanya? Yang belum lagi terpakai, terguna pada menyapu kepala. Begitulah. Kerana ini nak menyatakan sebab disunatkan menyapukan telinga. Sebab apakah disunat? Kerana apakah disunat menyapukan dua telinga juga? Kerana mengikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana mengikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi itu yang diriwayatkan dia kan perbuatan Nabi Baihaqi oleh Imam Baihaqi dan Hakim. Hakim An-Naisaburi. Jadi dengan sebab Nabi apabila dia ambil wuduk, selepas pada dia sapu kepala, belum pada basuh kaki itu, dia ada sapu telinga. Setiap kali Nabi ambil wuduk, selepas pada dia sapu kepala, belum pada nak sapu kaki, dia ada sapu telinga. Maka di situlah menunjuk katanya disunat. Tapi kenapa tak wajib? Tak wajib sebab di dalam ayat tadi, ayat wuduk tu tidak sebut menyapukan telinga. Dalam ayat yang katanya fagsilu wujuhakum wa aydiyakum, di situ tidak sebut tentang sapu telinga. Maka tak wajib. Tetapi Nabi ada buat. Maka itu menunjuk katanya sunat. Nabi ada buat, tapi setengah-setengah ketikanya Nabi tak sapu. Tapi kebanyakan Nabi ambil wuduk, dia sapu telinga. Maka setengah-setengah ketika dia ambil wuduk, dia tak sapu telinga. Maka itu fahamnya ialah sunat. Kalau katanya wajib, Nabi tak tinggal. Tapi ada setengah-setengah ketikanya Nabi ada tinggal sapu telinga. Itu menunjuk katanya sunat. Jadi masalahnya kembali pada masalah asal kitanya, sunat menyapukan telinga akan dua daun telinga, zahirnya dan batinnya. Tapi nak sapu tu dengan kita guna air yang baru, lain daripada yang kita dah guna pada sapu kepala. Tengok. Dia katanya untuk nak hasil sapu telinga, tapi kaifiat dianya yang sepenuh itu lagi akan datang. Ini nak cakap sekurang-kurang jadi sapu telinga. Dan jikalau mengambil dengan segala anak jarinya akan air, maka disapunya dengan seputung jari ke kepalanya. Kalau kah satu tu senang. Maka disapunya dengan seputung jarinya kepalanya. Kah satu kali. Dan lainnya kepada dua telinga. Nascaya memadalah ia kerana dinamakan air yang baru. Jadi dia tadi tu nak dengan air yang baru, maknanya air yang baru tu maknanya jangan bekas kita guna pada sapu kepala. Maka dia katanya kalau buat bini dah memadah. Dia katanya dan jikalau mengambil mengambil yakni membasahkan tangan dia. Mengambil air. Mengambilkan air, yakni membasahlah.
Sebab kita nak sapu tak mesti kita cebok kan. Sekadar kita celup atau kita tadah tangan jadi basah dah cukup untuk nak sapu. Dia katanya mengambil dengan segala jarinya, 10 jari dia. Begini. Dia selepas pada basuh tangan. Selepas pada basuh tangan, dia basahkan semua jari dia. 10 jari dia tu dia basahkan, selam dalam kolah ke, ataunya semua basah kat peli ke, kat paip ke. Maka apabila dia nak sapu kepala, dia katanya dia sapu kepala dengan seputung jari. Contohnya, dia selam, sudah basuh tangan, dia selamkan jari dia, tangan dia 10 jari terbasah ke semuanya. Maka dia sapu dengan yang ni kepalanya, sapu sekaligus. Gitu. Maka dah hasil kan? Dah hasil. Maka ada 9 lagi yang belum diguna. Ada 9 lagi belum diguna. Maka ini panggil yang baru juga. Sebab 9 lagi belum diguna untuk sapu. Adapun yang ni satu ya, yang dia dah guna walaupun masih basah lagi tapi tak boleh guna sebab dia dah guna buat sapu kepala. Maka tinggal ada 9 lagi, maka guna 9 ni lah untuk sapu telinga, maka boleh. Sebab belum diguna pada sapu kepala. Itulah maksudnya. Itu maknanya dan jika mengambil dengan segala anak jarinya, dia mengambil air, jadi dia membasahkan akan ke semua anak-anak jari dia yang 10 itu. Dan jikalau mengambil dengan segala anak jarinya akan air, tu ada lagi saya lakah tadi. Mengambil dengan segala anak jarinya akan air. Tapi bukan cebok lah sebab kita bukan nak basuh, kita nak sapu. Jadi mana kita membasahkan segala anak-anak jari kita yang 10. Kemudian maka disapu dengan seputung jari. Dengan mana-mana satu daripada 10 jari. Dengan seputung, dia panggil seputung. Dengan seputung jari, dengan mana-mana satu maksudnya. Dengan mana-mana satu daripada jari-jari dia yang 10, sapu kepalanya. Jadi apabila dia sapu, ya sebab kepala ni tak nanti banyak kan. Satu juzuk saja walaupun kena kepada satu rambut sekalipun. Kat hujung saja dah memada pada masalah sapu kepala. Maka apabila satu jari dia guna untuk sapu kepala, maknanya ada 9 jari lagi belum diguna. Tengok dia kata dan yang lainnya kepada telinga. Yang lain mana 9 jari lagi diguna untuk sapu telinga. Nascaya memadalah. Kalau buat begitu memadai sebab kerana dinamakan kerana kita boleh panggil, kita boleh sebut, kita boleh kata air yang baru. Mana yang kat 9 jari lagi yang belum kita guna sapu kepala tu dikatakan air yang baru, maknanya air yang tak diguna pada sapu kepala. Jadilah. Kata Manawi, kata Syekh Manawi, tempat tiada memada air sapu kepala itu air sapu yang pertamanya. Adapun yang kedua dan yang ketiga, maka bahwasanya hasil sunat menyapu keduanya. Maka hasil sunat menyapu keduanya. Kata Syekh Manawi dalam kitabnya, tempat tiada memada. Ini masalah tiada memada tadi. Jadi maknanya dia katanya mesti kena guna air yang baru lain daripada kita basahan yang kita guna sapu kepala. Dia katanya masalah kata tak mada dengan air yang kita guna sapu kepala tu, dia katanya masalah di mana tu? Tempat dengan mana masalah. Tempat dengan mana masalah.
tempat tiada memada, masalah kata tidak memada. Masalah tadi katanya tidak memada tu, tidak memadai ayat sapuh kepala itu ayat sapuh yang pertama. Ayat sapuh kepala, sapuh kali yang pertama. Ayat sapuh, yakni sapuh kepala. Sapuh tu sapuh yang pertama pada kali yang pertama. Sebab sapuh kepala kali yang pertama adalah wajib. Adapun yang kedua, ini adapun sapuh kepala kali yang kedua. Ini sunat kan? Yang kedua sunat. Dan yang ketiganya sapuh kepala kali yang ketiga, ini sunat. Kalau yang kedua yang ketiga, maka bahwasanya hasil sunat menyapu keduanya, yakni kepala dan telinga. Keduanya, yakni kepala dan telinga. Macam ni. Dia selepas pada kita basuh tangan. Maka apabila kita basuh kali pertama, selepas pada kita basuh tangan tu, ni pun satu kena perhati juga. Selepas pada kita basuh tangan, memang kat jari kita, kat tapak tangan kita dah basah. Maka jangan guna yang tu untuk sapu kepala. Kena ambil basah lain, basahkan tangan kita, maknanya ambil air lain lah untuk sapu kepala. Maka apabila kita sapu kepala kali yang pertama, maka itu tak boleh terus kepada telinga. Tak hasil. Tetapi kalau kita selepas pada kali pertama, masuk pula kali yang kedua. Kita basah pula tangan kita. Basah tangan kita pula untuk nak sapu kepala kali yang kedua. Kita pun basah tangan kita untuk nak sapu kali yang kedua. Maka kita sapu kepala. Maka boleh kita nak terus kepada telinga. Dengan sapu, dengan bekas sapu kali yang kedua. Maka kalau buat begitu, dah hasil sunat kedua-dua. Artinya, selepas pada kalau dua tu makruh. Dua kali sapu tu makruh. Kita kena ambil tiga. Jadi masalahnya, jadi rupanya kalau kita kata yang ketiga, jadi selepas pada basuh, selesai daripada basuh tangan, kita basahkan, ambil air pula, basahkan tangan kita untuk sapu kepala kali yang pertama. Kemudian basah pula untuk kali yang kedua. Kemudian kita basah pula kan tangan kita, membasahkan tangan kita pula, kita ambil air pula untuk sapu kepala kali yang ketiga. Sudah sapu kepala, maka ini boleh nak guna untuk sapu telinga pula. Tak payah kita ambil air yang baru. Itu mengikut kata Manawi. Katanya tak boleh kita guna bekas sapu kepala, yakni sapu kepala kali yang pertama. Adapun yang basah, yang bekas kita guna pada sapu kepala yang kedua atau yang ketiga, boleh nak gabung dengan sapu telinga. Begitu. Tapi kita buat jadi asing-asing lah. Sebab air tempat kitanya tak susah sangat. Jadi, satu kali sapu kepala, dua kali sapu kepala, tiga kali sapu kepala. Apabila nak sapu telinga, air barulah pula. Tak susah kali pun. Itulah maksudnya. Itu maksud kataan Manawi. Adapun akmalnya, maka tiada malaikat dengan air. Adapun yang akmal, maka tiada ada malaikat dengan air yang lain daripada menyapu kepala, sama ada yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga. Ini yang cakap tadi. Adapun yang akmalnya, maka tiada ada malaikat dengan air yang lain, air yang baru, yang lain daripada menyapu, daripada air menyapu kepala, sama ada yang pertama. Kalau yang pertama tak jadi. Tapi yang kedua atau yang kedua, sapu kepala yang kedua, sapu kepala atau yang ketiga. Jadi maknanya kita sapu kepala kali pertama, kali yang kedua, kali yang ketiga. Maksudnya yang akmalnya bagi selesai kepala dulu. Bagi selesai kita sapu kepala 3 kali, maka kita basahkan tangan pula untuk telinga.
Maka sapuh telinga 3 kali pulaknya, 1 kali lain, 2 kali yang kedua lain pula, kali yang ketiga air lain pula. Itulah yang akmal. Tapi kalau nak cakap pasal memada, kita guna sapuh kepala yang kedua dengan telinga, 1 kali ambil air, boleh. Begitulah. Tapi yang akmalnya begitulah. Jadi nak sapuh telinga tu bagi kita selesai daripada sapuh kepala 3 kali. Selepas pada sapuh kepala 3 kali, kita basahkan tangan kita, membasahkan tangan kita pula dan terus sapuh telinga. Jadi masing-masing. Sebab sapuh kepala lah. Sapuh telinga lah. Masing-masing ambil air lah. Jangan guna bekas-bekas yang dulu kan. Begitulah. Itu yang akmal. Habis di situ dan sunat memasukkan 2 telunjuk pada 2 lubang telinganya, kemudian diputarkan keduanya pada 2 telinga sebelah dalam dan disapu dengan perut 2 ibu tangannya sebelah belakang cuping telinga. Dia panggil cuping telinga. Kita tengok kita akhir di situlah dulu. Pada katanya dan sunat memasuk 2 telunjuk pada 2 lubang telinga. Wallahu